Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Saya Fadil Rasul bersama Zaid Murikan dan juga Saya Fadi Ghazali. yes, dalam episod entah yang keberapa. Terlalu banyak dah. Tapi thank you guys kerana anda keep on supporting us. Support us kan. Okay. So pada episod kali ni kita akan merungkaikan topik yang agak hangat juga di kalangan dalam kalangan usahawan. Aku stres sales drop. Betul. Dia kalangan manusia apa semualah kan. Stres kerja sini. Tu ayat stres tu dah common kadang. So bila stres-stres ni, dia akan menimbulkan satu rasa takut. Takut. So tajuk kita kali ni, untuk episod kali ni, takut musuh atau rakan. Ada sahabat ataupun musuh kita. Yes. Takut ni sebab takut ni kadang-kadang disebabkan takut neraka lah kau beribadah kepada Allah. Betul juga. Jadi positif lah. Apa jadi positif? Tapi kita tengok apa yang kita akan kupas pada hari Sebab ni. kita tak pernah dengar lagi orang cakap takut syurga. Betul. Orang cakap takut neraka je kan. Okay. So pada minggu ni kita fokus kepada tu. Yep. Dan insyaAllah kita pun ada Tuan Fahdi. Sebab sebenarnya Zaid, kau nak tahu, Tuan Fahdi pun antara mangsa kan. Pernah keluar daripada Pernah mengalami depresi dan juga anxiety. Kalau yang mungkin orang baru kenal kita, Tuan Fahdi antara pernah mengalami depresi dan So anxiety. kalau macam tu mungkin Tuan Fadi boleh describe apa terlintas bila kita sebut tentang tekanan, Tuan Fadi. Tekanan Saya kena tanya soalan Saya tanya soalan boleh tak? Boleh. Tanya cameraman kan. Takut kan? Pernah tertekan tak? Saya rasa manusia semua pernah tertekan Momen paling tertekan. Momen paling tertekan Yep. Saya banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman. Tapi yang paling tertekan, saya rasa tertekan tu sebab ujian ni berbeza. Kerana saya kahwin di usia yang bagi saya muda. Saya kahwin umur 24. So saya kena jadi matang dalam usia yang macam itu. Jadi bapa pula. Lepas tu kedai, saya pernah buka kedai, rugi beratus ribu. Waktu tu fasa yang paling Paling tertekan bagi saya. Adakah fasa tertekan tu masuk level jadi menyendiri, Okay. jadi level shaking? Okey, saya ceritalah, saya cerita dia kongsi lah. Yang pernah tengok saya podcast saya Zaid Murikan sebelum ni dalam channel pun mungkin tahu. Saya sampai ke level saya masuk hospital. Saya masuk hospital, saya konsum ubat. Saya jumpa pakar sekretariat dekat Universiti Melaya, Hospital Universiti Melaya. So saya mendapat rawatan kat situ dan beberapa sesi saya go through sampailah tahap saya memang dah saya ini saya tahu. Saya minta maaf kalau salah. Saya takut nanti ada doktor-doktor komen ke apa semua, kata dia ni kata apa benda. Sebab saya memang tak ada sampai satu tahap tu saya tak makan ubat. Saya bukan nak kata you guys kalau sedang consume ubat, medicine, Jangan makan. Tak, go makanlah kalau itu apa yang doktor suruh. Yep. Saya peribadi saya sendiri pada waktu tu, saya macam memikirkan saya sendiri. Tak yalah ni kan. Waktu tu lah yang saya tahu dekat Masjid Setiawangsa tu. Darul Mutada lah apa semua kan. Jumpa Habib Ali semua. Waktu tu lah yang saya macam mula nak ke. Sebenarnya waktu sekolah tu dah belajar dah. Tapi biasalah kita faham kan. So bila fasa tu jatuh tu, dia sebenarnya bila sekarang saya fikir balik, sebenarnya tu Allah bagi handbrake ke. Allah bagi handbrake untuk aku relax, masuk pit stop jap, ubah alignment sikit apa semua. So saya berhenti ubat. Ubat saya adalah belajar. Belajar masukkan balik kenapa Allah ni. Sebab itulah saya sampai level ni memang saya tak boleh nak go through Tuan Fadi. Memang rumah tangga perselaru apa semua. Saya tak malu nak ni pun sebab sekarang saya better. Family saya dengan keluarga pun alhamdulillah way better. So saya berkongsi supaya dapat memberi apa yang baik, boleh ambil lah. Saya memang sampai ke level itu. Kereta semua tak ada. Saya dulu pakai kereta. Orang konon dulu nak pakai kereta mahal. Apa sudah lingkup semua tak boleh. Kereta tak ada kereta. Dah tak ada nak bergerak. Anak kecil, Zenda waktu tu kecil. Dia tak dapat nak bagi apa-apa. Saya tak dapat nak bagi apa-apa kat mereka.
Sedangkan waktu bercinta, saya kata I will give you everything, the world, but I cannot even give you Maggie also. Waktu tu is impossible. Saya memang tak ada apa-apa. Alhamdulillah, abang ipar saya bagi pinjam kereta dia. Ada satu kereta tak boleh pakai. Itu pun kereta yalah, kereta biasa-biasa. Dia bagi just boleh bergerak point A ke point B. Menggigil, berhenti tepi jalan, hampir accident because tak boleh nak tekan minyak apa semua. So to that extent Tuan Fadi. But ni saya cerita sebab Tuan Fadi tanya. So pada waktu tu itu adalah zaman paling jatuh. Dan pada waktu itu jugalah saya sedar yang aku ni sebenarnya tak ada apa-apa lah. Z American ni semua just and waktu tu juga saya dapat silver play button. Dan saya sedar benda-benda dunia ni alah sekejap lah. Tapi silap lah, sebenarnya ada win tu raikan. Tapi cuma fasa saya waktu tu tak mengizinkan untuk saya meraihkan apa-apa langsung yang berkenaan dengan diri saya. Because itulah yang membuatkan saya rasa Tuhan nak tunjuk, Zack, engkau tak ada apa-apa, aku lagi power pada engkau. Memang which is betul lah. So itu antara pengalaman saya sedikit Tuan Fadi. Alhamdulillah. Fadil ada? Okay. So saya akan pasti semua ada sejarah kejatuhan, sejarah Fadil biasa gelap. tak nak cakap kalau Saya tahu Tuan Fadi, tapi saya tak tahu boleh sesuai tak cerita kat public. tahu lah. Dia tahu. Kalau sesuai. Kalau tak sesuai tak payahlah. Di mana saya dulu Tuan Fadi, waktu saya tak tahu, saya tak macam Tuan Zack pergi hospital berubat, dapat nasihat doktor. Tapi saya tak dapat tak sampai ke level tu. Tak sampai ke level tu. Tapi saya perasan bila saya tahu mungkin saya depresi waktu tu, di mana saya tengok cerita Joker. Filem Joker tadi. Okay, Joker. So kan ada scene yang tiba-tiba Joker boleh tergelak seorang-seorang. Kan? Dan itu saya tu. Tengah duduk kan kadang-kadang gelak macam tu. Masya-Allah. Dan time tu lah bos, aku ada sakit ni siut sebenarnya. Saya tak sedar. Okey. Dan pernah satu tahap tu, saya waktu depresi tu saya tinggalkan rumah kakak saya kat Bangsa. So time tu yalah macam Tuan Fadi pun pernah sampaikan satu hadis, jangan bersendirian kan. Kalau tu serigala akan datang kan. Setiap kali saya sorang-sorang kat rumah tu, saya ada niat lah, ni jangan ikut lah niat untuk terjun Bersama. Betul. untuk bunuh. Itu je escape saya. Saya macam tak apa, terjun je. Betul. Ada bisikan. So baru bila tengok Joker tu baru saya tahu saya ada masalah. Dan saya tak pergi hospital semua. Cuma abang ipar saya nasihatkan back to roots. So saya ingat saya berguru dengan Ustaz Rock, Ustaz Fidaus Rock. So dia ajar saya balik solat, bacaan solat. So dia berguru lah. Berguru. Saya berguru balik bacaan solat semua jaga. Lepas tu kalau dulu waktu saya di fasa yang demikian, hari Jumaat tu antara Jumaat yang sebenarnya sebab itu pun rahmat bagi saya. Bila saya diuji macam tu kan, rahmat yang saya nampak sepanjang hidup saya. Saya diuji umur 27, 28 kan tu. Sepanjang umur saya tak pernah lama di masjid waktu solat Jumaat. Tapi bila kita diuji tu, itu paling lama. Saya antara yang orang datang awal, saf hadapan, alhamdulillah. Dan saya antara yang sampai gulung tikar masjid tu saya. Yang sampai penutup nak ke asar tu lah. Faham. Saya rasa itu nikmat betul. Faham. Dan itu berlangsung. So, alhamdulillah back to roots tu menguatkan saya. Back to roots tu sebenarnya best lah. Sebab tu saya Fadil, betul kan saya salah. One of the main reason kenapa kita rasa sesuai dengan Fanivo adalah because kita dah lalui benda tu dulu sebelum kita masuk Fanivo. Betul. That circle yang mana kita semua dah ada benda di kehidupan lain. Kita dah ada kehidupan lain-lain. Sebab tu pagi tadi morning meeting saya cakap dekat team, actually kita ni suicide squad. Semua orang pernah buat all this jenayah tuan. Tapi kita adalah harapan untuk mengubah dunia. Dan sebenarnya kita ada that insight tu yang manfaat dan kebaikan yang kita boleh beri. Suicide Squad. So diorang lagi boleh relate lah. Yang macam Fadi kata tadi tu, betul berguru. Sebab apa? Saya ingat lagi, dulu saya tak faham Tuan Fadi. Kami ialah jemaah kan. Jemaah macam okey, jom. Kali ni kita nak belajar kitab apa kan? Usuluddin. Asal usul agama. Okey. Usuluddin. Okey, jom. Mama. Lepas tu Ustaz dia cakap, mandi dah mandi belum? Dah mandi kan. Dah mandi. Dah mandi of course. Dah mandi apa maksud kau dah mandi kan? Okay, ini guys, ini saya harap pendengar-pendengar tolong terima dengan akal yang terbuka, hati yang terbuka.
Waktu ustaz tanya macam tu, baru kita lah, mandi wajib. Kita nak buat apa-apa, kita kena sentiasa berada dalam keadaan suci. Kadang-kadang kita ni tak perasan. Minta maaf banyak-banyak cakap lah, anak muda apa semua. Kadang kita ni betul lah, mandi wajib tu kadang-kadang terlepas. Disebabkan sama-sama tu kita tak tahu betapa pentingnya untuk berada dalam keadaan yang suci. So bila ustaz tu cakap macam ya lah. Dan kalau kita buat tu baru kita rasa macam okay, jom, itu adalah tiket. Contoh kau nak main roller coaster, kau boleh je naik roller coaster tanpa ada tiket. Kau boleh je naik tu, boleh naik. Tapi kau punya rukun untuk kau naik roller coaster, kau kena beli tiket dulu. Betul. Gitu lah. So saya macam power. So analogi orang-orang yang spesies yang Tuan Fadi ni lah macam aku kadang-kadang tak boleh nak brain kan. Kadang macam mana lah kau fikir je tu kan. So berbalik pada apa Tuan Fadi kata tadi, kita tak boleh berada bersendirian. Ya, betul. Kan? Yep. Itu kita Dil. Itu kita Dil. Itu kita. Kita nak tanya kita punya mentor kita. Sebab kita tahu dalam setiap hero ni, semua hero yang kita tengok cerita dia mesti ada kisah silam dia membuatkan dia jadi hero lah. Jadi hero tu. Yes. So macam Tuan Fadi, kita selalu cakap Tuan Fadi adalah kita punya guidance. Tuan Fadi selalu cakap kita adalah hero, dia adalah guidance. Itu. So dalam setiap guidance macam Zordon. Tahu Zordon? Zordon. Itu Power Rangers. Zordon pun ada cerita dia. Rangers. Dia pun ada cerita dia. Superhero Power Rangers tu hero dia. Zordon tu pun ada Kisah cerita dia, betul? So Tuan Fadi kita anggap ke Zordon lah kan. Zordon. Macam Tuan Fadi, apalah Tuan Fadi, macam Tuan Fadi, cuba share pengalaman Tuan Fadi sendiri yang yelah membesar. Sebab Tuan Fadi ada cerita apa tu, arwah abah meninggal di depan mata dan sebagainya. So membesar tu, Tuan Fadi boleh share. Kenapa saya tanya soalan balik kepada Tuan Zack dengan Fadil, sebab saya nak penonton kita boleh relate dengan diri mereka sendiri. Right? Sebab kadang-kadang bila dengar cerita saya je, mungkin dia kata tu Fadi Ghazali. Yalah. Tapi bila dengar Fadil, macam contoh macam cerita saya, dia bermula waktu, saya ingat saya adalah anak yang happy go lucky lah. Bila ayah saya tak ada, saya sudah berfikir mati daripada kecil. Saya sudah berfikir soal mati daripada kecil. Setiap hari saya fikir setiap hari saya akan duduk depan rumah, belah kanan saya doa supaya Allah datangkan balik ayah saya. Naik motor petang, ayah akan Assalamualaikum kan. Saya akan tunggu sampai maghrib, tapi tak sampai. Malam saya akan tidur dekat dengan pintu. Saya nak supaya tiba-tiba ada orang ketuk pintu kan. Dan itu adalah ayah saya. Jadi daripada kecil tu saya dah fikir mati. So most probably itu adalah titik tolak permulaan yang dia sedikit sebanyak membentuk siapa kita waktu besar. Dan sampai level bila kita berniaga dan sebagainya tu, saya pernah cakap macam ayat dia lebih kurang macam ni lah. Kenapa susah sangat hidup macam tu lah lebih kurang. Dan sampai pergi ke kalau Fadil kata nak bunuh diri kan. Saya pun ada that thought juga. Sebab mati kan, the key adalah mati. Jadi daripada kecil dia fikir mati kan. Bawa kereta, mati ni 5 minit lagi. Saya siap tengok jam, 5 minit lagi mati. Confirm 100%. Tengok, okey lagi 30 saat lagi, 20 saat, 10 saat. Sap lepas 5 minit, tak mati lagi. Okey tak apa, kejap lagi mati. That level. Jadi ada persamaan cerita kita 3 orang ni. Iaitu ada satu, kalau tak silap saya lah ni, kalau tak silap saya hadis. Kalau tak silap saya, kalau tidak hadis pun memang Allah cakap dalam Al-Quran. Saya tak ingat, minta maaf. Allah kata setiap penyakit Allah datangkan ubat. Betul. Setiap penyakit. Maksudnya ni penyakit tau, tapi apa ubatnya kita tak tahu. Salah satu ubat yang Fadil cerita, Zack cerita tadi tu, ubat dia dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau kita baca turutan dia tu, terjemahan dia adalah kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Turutan dia bukan mohon pertolongan dulu baru sembah. Dia sembah dulu baru mohon pertolongan. So kembali kepada root Fadil cakap, Zack cakap pergi masjid, itu kan kita sembah dulu
baru minta tolong. Walhal sebelum tu kita dah minta tolong. Betul tak? Betul. Bukan kita tak minta tolong. Tapi bila kita pergi masjid, kita mesti solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Turutan dia kena begitu. Sembah Dulu baru minta tolong. Jadi itu ubat bagi saya pun, alhamdulillah begitu kaedahnya. Saya pun pergi jumpa doktor apa semua. Saya tahu saya depression, anxiety semua tu sebab apa saya. Saya kata abang ni depression teruk dah ni. Tapi saya kata mana boleh saya depression? Saya kan orang yang positif. Mana mungkin saya depression? Betul. Kita selalu duk cakap positif, journal kita positif. Akulah jutawan, macam-macam lah kan. Buku motivasi berlambak-lambak kat rumah. Yang jadi yang saya tahu saya depression dengan anxiety adalah wife saya bawa balik cerita dari Tanjung Rambutan. Dia ambil buku tu daripada hospital dia. Saya baca buku kulit ke kulit. Bila saya baca tu saya tengok, betul lah aku depression. Start daripada situlah saya jumpa doktor dan sebagainya. Tapi rawatan terbaik adalah bila kita kenal Allah. So for those yang dengar ada depression apa semua tu, kita belajar apa yang Allah dan Nabi sudah ajarkan kepada kita. Jawapan dia semua dekat dalam tu, insya-Allah. Saya suka bila Tuan Fadi sebut pasal isteri Tuan Fadi yang menyedarkan Tuan Fadi. Ini yang saya nak kongsi juga sama macam Fadil kata tadi. Fadil ingat tak Fadil? Fadil ada kongsikan dengan kita tadi. Fadil kata duduk kat rumah kakak kat Bangsal, duduk seorang-seorang terfikir nak bunuh diri. Okey. Boleh relate juga dengan yang Tuan Fadi cakap tadi. Saya antara orang yang kalau tengok video YouTube saya lama-lama, saya punya tagline adalah ujung-ujung alright guys, until next time, be positive, be good, be kind, stay awesome. Be positive, be good, be kind, stay awesome. Always mantra tu. Memang orang tahu, orang kalau jumpa saya orang akan buat benda tu. Zaid, be good, positif semua. So saya adalah orang yang denial lah. Orang yang denial macam how can I get all this kind of anxiety apa semua. This is all mentality, mindset. Ini semua mindset macam tu tau. Duk mindset tapi kehidupan serabut. Mindset kehidupan serabut kan. Macam apa benda ni kan. Semua serba tak kena kan. Lingkup ini kan. Dan waktu tu one of the main reason saya tak berani sebab waktu tu saya tengah, alhamdulillah waktu tu tengah YouTube tengah jalan apa semua. So orang, most of them kat luar sana, diorang anggap saya ni macam diorang, wah saya terinspirasi Zack very positif apa semua. Sedangkan diorang tak tahu behind it tau. So saya denial. Jadi saya tak nak bertunjuk dekat orang yang saya tak nak declare pun I have anxiety and depression, because pada waktu itu saya tak nak sebut nama. Siapa saja cakap dia depression, orang semua akan pelikirkan. Alah, sikit-sikit depression. Ya, betul. Sikit-sikit depression. So orang macam saya waktu tu yang memang tengah ada masalah sebenarnya, saya denial lah. This is not depression lah. Let us sikit-sikit nak depress. Faham tak? So ini saya berkongsi ni supaya anda yang mendengar, kalau anda ada sahabat-sahabat, rakan-rakan ataupun keluarga anda sendiri ataupun anda sendiri yang sedang rasa benda ni, please open up. Jangan pedulikan apa orang nak kata, kau depresi ke tak depresi. It's you. Awak yang tahu apa yang awak rasa. Baik, jadi bila saya berada dalam keadaan macam tu, saya memikirkan dalam satu state yang macam rumah saya tinggi. Rumah saya tinggi, tingkat 30 ke atas rumah saya. So saya macam, weh, ni kalau aku terjun ni kan, siapa datang? Nak tahu siapa nak yang tahu. care lah. So macam, wah aku terjun, so mungkin roh aku akan keluar, akan tengok. Kan aku kata aku ada depression to that extent tau. Saya berfikir to that extent, guys. So macam tengok macam, siapa ni? Okay, ngam ni. Tapi hati macam takut, kan jatuh sakit pula. Faham tak? Tapi macam ni kalau jadi nak tahu siapa kan. Dan Tuan Fadi, isterinya yang menyedarkan dia. Saya walaupun saya ada isteri apa semua, tapi pada waktu tu, yelah, isteri saya pun tak perasan kat rapat sebab yelah, perbalahan antara kita berdua pun sama. Macam kadang-kadang kita tak nampak, orang luar tak nampak. So wife saya cakap, you have problem. Saya deny. Ini memang serius lah. Memang sebenarnya cerita ni aib tau. Tapi saya agak harap cerita ni memang memberi, Kalau aib tak payah. Dia bukanlah aib yang teruk. Dia macam memberi pengajaran. Sampai ke satu level tu, saya nak beritahu korang tau, bukan semua orang yang korang tengok dekat TV ke yang korang look up tu semua perfect dan korang tak perfect. Social media
Fake lah. Dia bukan fake. Oh, bukan Social media dia bukan kehidupan reality. Dia bukan kehidupan reality. So korang jangan rasa korang ni tak ada apa-apa sebab disebabkan tengok kat social media, oh orang ni hebat lah, orang ni ada tu, korang rasa down. No guys, no. Everyone lalui fasa tu. Saya sampai ke tahap memang I cannot control myself. Sampai satu malam tu, ni izinkan saya cerita tentang Fadi, minta maaf ambil masa. Tak apa. Saya dah tak boleh tahan. Saya keluar, saya pergi makan tom yum kat bawah rumah, relax semua kan. Saya tak tahu kenapa ni Allah punya jalan lah. Allah tunjuk cantik sangat. Saya balik rumah, saya bungkus air oren ke air Milo ais macam tu, bungkus dengan nasi tom yum telur dadah macam tu lah. Pergi atas, memang nak ambil hati isteri macam tak apa, I dah beli makan, dia tak payah masak. Saya pergi atas, anak saya tak ada, isteri saya tak ada. Ini saya tak pernah cerita kat mana-mana tau. Ini saya tak pernah cerita kat mana-mana. You guys yang tengok kat Funny, dengar Funny Podcast, ini cerita dia. Saya ni atas, anak bini saya tak ada tau. Saya macam, apa hal ni kan? Sudah, mana anak bini aku ni? Tiba-tiba phone ceking. Rupa-rupanya sepanjang lama saya lepak kat bawah makan, tengok TV kat kedai makan tu kan, rupa-rupanya Allah takdirkan phone saya ni tak ada line. Out of nowhere tiba-tiba phone tu tak ada line. So bila saya naik rumah, anak bini saya tak ada, phone yang bunyi ceking tu adalah notification daripada telco saya mengatakan saya dapat miss call. So there are so many miss calls, and ada few WhatsApp datang pada mak saya, mama, daddy tu. Mama, daddy apa kan? Tengok sekali saya call lah. Rupa-rupanya ayah dengan mak saya dengan tok cik saya datang rumah saya tau. Datang rumah saya, dan ayah dengan mak saya call saya banyak kali sebab nak minta izin bawa anak bini saya balik rumah dia. And tak nak duduk dengan saya because saya memang tak dapat dikawal pada waktu tu. Jadi diorang nak bagi saya rehat lah. So diorang nak minta izin, dan benda tu tak berlaku. Malah diorang hilang terus. Waktu tu saya mengamuk lah. Saya mengamuk, kata, if tomorrow you guys don't see me, it's you guys punya fault. And if I'm dead, it's your fault. And it's you ni. And I'm your husband. I'm your son, and you all should be here with me, not letak aku seorang kan. Rupanya tidak. Rupanya ayah dengan mak saya ni memang jauh lagi hebat. Dia kenal lah saya ni apa. Ayah saya bekas pegawai polis tau. Dia pangkat besar. Dia pencen pun timbalan ketua polis Melaka. Dia orang yang hebat. Dia memang dengan saya memang keras lah. Dulu memang keras. Biasa kalau tak nombor 1, kena nombor 2. Tak nombor 2, kena nombor 1. Kelas, kena kelas top. Saya nak sulung. So So dia memang keras lah. Dia memang keras. Sampailah ke satu tahap bila saya dah macam tu apa semua kan, dia cakap dengan saya betul-betul, Alung, you have my support. Mama dan ayah support Alung. Please lah, pergi hospital. That's the story, yo. Please pergi hospital. I'll be there for you. I'll be there for you from the beginning. Dia cakap macam tu, mak dan ayah saya. Saya pun macam, ya Allah, macam ni semua. Keesokan hari tu, dia orang ambil saya kat rumah, bawa pergi hospital. Itu yang pergi hospital Universiti Melayu. Sampai ke habis. Lepas tu isteri saya pun support. Isteri saya pun a few weeks later pun isteri saya pula yang bawa saya pergi. Dah check up apa semua, jumpa sekretari apa semua kan. So waktu tu lah saya rasa macam, ya Allah, aku dah jauh sangat ni. Waktu tu itulah yang terus macam sayang, I think we need to straighten up our life. Kita buang semua benda-benda yang mengarut ni, back to basic. Saya pun asalnya pada sekolah agama. And jom kita let's do something lah. Saat benda tu alhamdulillah lah. Yang paling teruk pun, ya Allah, bikan I suruh tolong sediakan baju. Tu je. Itu je lah yang paling teruk pun kan. So guys, kalau korang dengar ni, please seek help. Saya harap episod yang korang dengar ni sedikit dapat membantu. Kita tahu selama ni kita sembang pasal usahawan dan segalanya, tapi kali ni anggaplah ini satu episod special untuk membuka mata korang, dan tolong share video ni guys, please. This is an episode of awareness. This is important. Betul. Ini bukan benda main. Ini benda yang melibatkan hidup dan mati. Sebab Taufik ingat tak, Fadil, baru-baru ni ada kes viral. Saya nak sebut pun tak. Yalah, kita yang
seorang lelaki naik motor tak baju semua, Bogel tu. bogel bunuh isteri dan anaknya. Betul. Anak 2 Semua bulan. benda melibatkan Isteri dan pantang kan. benda-benda macam tu lah. So Betul. so Dia benda ni adalah barah sebenarnya. Barah kalau kita cakap pasal usahawan, dia adalah barah kepada usahawan. Betul. Bila kita kata barah cancer ni, benda dia tidak tahu benda tu wujud sampaikan dia dah jadi sakit. Dia deposit every day. betul. Kan? Dia tengok social media, nampak usahawan lain berjaya, aku buat susah gila, apa hal dia boleh beli apa nak beli, pergi mana nak pergi kan. Pergi shopping mall, bukan pilih kat shopping mall, beli semua, pilih kat rumah. Wow. Contoh. Wow. Ada orang Pilih kat rumah pilih kat rumah, beli semua, pilih kat rumah. So, maknanya dia betul-betul baca refund policy tu. Itu betul lah. Itu memang betul. Macam Tuan Fadi cerita pun, kita semua dapat tengok macam like Tuan Fadi, saya cakap bukan nak kipas Tuan Fadi I really look up to you because banyak benda yang Tuan Fadi cakap sebenarnya memang banyak memberi impact, dan kalau memberi impact kepada saya, memang memberi impact kepada ramai orang belakang saya, isteri saya, mak ayah saya, adik-beradik saya, dan saya punya orang-orang yang follow saya semua, impact tu kepada mereka. So that's why saya macam masya-Allah best. Sedikit waktu yang mak ayah saya pergi ambil hantar saya tu semua kan, saya teringat waktu bila Tuan Fadi borak tu, saya teringat, saya terlintas dialog ayah saya ni. Dan saya agak cair lah bila datang pada ayah saya sendiri. Ayah saya ni daripada kecil memang dia selalu cakap dia sayang anak dia, semua cakap, tapi dengan style dia lah. Yalah. Dengan Ayah style dia, kan? ayah dengan style dia. Tapi waktu saya dekat hospital tu, saya nampak air wajah dia memang lain macam lah. Sebab saya adalah anak sulung. Saya dengan adik saya. Adik saya sekarang Inspektor Syafiq di IO dekat Serdang. Dia pegawai polis sekarang. Saya dengan adik saya, 2 orang, saya dengan dia adalah anak-anak yang paling hadap lah. Kono macam-macam lah. Adik-adik kita orang ni semua dah ayah dah sejuk ada cucu semua dah memang lembut sangat dah ayah aku sekarang ni. Dulu keras lah. So dia tahulah apa yang saya lalui waktu kecil. Waktu kecil Tuan Fadi, saya umur tadika dah kena apa lah. Contoh lah, saya malah cakap lah. Tapi ayah saya lillahi ta'ala, saya redha dan saya sangat sayang dia. Tanpa dia buat saya macam tu, saya tak rasa saya boleh hadap benda ni semua kemana in life kan. Ayah saya cakap apa waktu kat hospital? Saya nak cerita, nak menangis saya. Ayah saya cakap macam ni, Alung, kalau Alung nak cakap kat doktor Alung macam ni sebab ayah pun ayah izinkan. Waktu tu saya cakap, no, it's my fault. No, this thing happen, it's my fault because of what I did. Saya punya pilihan. Saya seorang dewasa. It's not your fault. Itu adalah proses. Proses engkau menjadi bapa yang baru sebab aku anak sulung. Kau tak pernah ada pengalaman ada anak. Faham tak? Saya cakap itu, no. Alhamdulillah, thank you for doing this to me. So that apa-apa saja dalam kehidupan, kau campak aku kat pulau pun aku boleh jadi pulau tu satu negara. Disebabkan apa yang ayah saya buat kat saya redha. Saya macam, alhamdulillah. Ayah ajar Long cuma dalam cara yang agak military. Tapi sebenarnya mesej tu jelas. Mesej tu sampai, kau bagi aku didikan agama, kau hantar aku tadika yang ada Islam. Sekolah rendah Islam. Cuma waktu duduk kat UK tu jelas sekolah bukan sekolah Islam. Balik pada UK, ayah saya hantar lagi sekolah agama sebab takut mengarut-ngarut tak baca Quran ke apa. Even dekat saya duduk kat UK dulu pun, ayah saya tiap petang tak pernah miss ajar saya Al-Quran. Tak pernah miss. Dia ajar solat macam mana. Saya boleh kata cikgu ajar solat, saya tak. Yang ajar saya solat ayah saya. Ajar saya mengaji ayah saya. Bawa saya mengaji jumpa Allah arwah Ustaz Ramli tu semua. Bapak saya punya ikhtiar. Faham tak? Walaupun dalam keadaan macam mana, ayah saya tak pernah lepas bagi that ilmu kepada saya. So rupanya dia sedang cukupkan bekalan ni supaya saya keluar macam mana pun, bekalan tu ada. Cuma saya sedang menjadi manusia yang penuh khilaf. Tapi bekalan tu ada untuk saya buka. So bila berlaku benda tu, saya sit down, saya buka balik bekalan tu. Ya Allah, ini yang bapak aku dah bawa aku ni, bagi aku ni. Tu saya sangat bersyukur Tuan Fadi. Jadi tolong guys, if you guys ada benda-benda macam ni, minta maaf kalau sedikit emosi episod kali ni, tapi ini real, real, ini memang real. So you cannot deny it. Betul. It's not just content ke apa semua. Ini memang benda real yang kita lalui, kadang-kadang kita tak perasan. Itu yang kita nak bagi tahu guys. Benda ni ada. So kau tolong jaga betul-betul, check betul-betul. So untuk check dia apa, pergilah sekurang-kurangnya maghrib jemaah lah. Kalau tak boleh pergi masjid, kalau ada suami isteri tu jemaah. Kalau yang duduk dengan family tu,
Mungkin ayah pun kadang-kadang waktu maghrib tu lah dia nak gulung gokok kan. Try slow-slow kau buat dulu. Nanti bapak kau ikut lah. Contoh. InsyaAllah. Gula Okay. rokok. Legend tu, gula rokok kan. Alright, so kita rehat dulu boleh? Boleh. Kita rehat dulu. Lepas ni kita sambung balik. Kita tanya pula Tuan Fadi banyak. Yes. Minta maaf banyak guys. Yang kali ni pula saya pula cakap banyak. So kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. 3 jenama besar ni kalau disebutkan pasti tuan tahu. Nokia, Kodak dan juga Tesco. Tuan-tuan pasti pernah menjadi pelanggan dan saya pun pernah jadi pelanggan. Apa yang berlaku pada mereka? Ketiga-tiga syarikat ini mengalami kerugian lebih daripada 90% daripada jualan biasa mereka dan salah satunya telah pun bankrupt. Kenapa? Hanya satu sebab, kerana mereka tidak mahu berubah dengan keadaan semasa. Tuan-tuan, 2022 adalah fasa kebangkitan daripada 2 tahun kita struggle daripada COVID-19. Maka sebab tu Islam ajarkan kepada kita agar kita menghormati bidang ataupun ikhtisas daripada orang-orang tertentu. Sebab kalau kita tak mampu belajar, maka belajar untuk hantar orang yang boleh belajar. Macam saya di Murtada Dakwah Center, saya tahu dengan komitmen saya sekarang sibuk, maka saya hantar tim marketing untuk terlibat sama dalam pembelajaran dalam dunia digital marketing. Agar saya tidak mahu konsep dakwah dan kebajikan yang dibawa oleh Madat ketinggalan zaman. Saya cadanglah pada tuan-tuan untuk hantarlah tim sepatutnya ke Professional Certification Digital Marketing ataupun PCDM di bawah Funnel Evo, sebab benda ni diiktiraf pula certified by UTM Space, which is kalau UTM Space endorse, maksudnya insya-Allah dari segi peluang pekerjaan, dari segi firmnya pembelajaran itu diiktiraf oleh orang-orang dan pakar-pakar, bukan sifu yang disclaimer. Dan yang bestnya, pembelajaran 100% online dan kos ni hanya short course 3 bulan ya tuan-tuan. Pada saya benda yang pertama adalah peluang pekerjaan disediakan pada siapa yang berkelayakan. Sebab kita tahu Funnel Evo mempunyai puluhan ribu alumni daripada peniaga-peniaga, maka di situlah lubuk yang kita boleh dapatkan dengan kemahiran kita yang ada. Jom kita bersama-sama belajar dalam PCDM bersama dengan UTM Space. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita tingkatkan ilmu dalam bidang digital marketing. Kita sama-sama berubah agar keadaan tidak mengubah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, welcome back to podcast Funnel. Oh, sambut ah. Kalau Z kalau aku sebut Funnel Evo Podcast. Oh, terbalik. Podcast, Funnel Evo Podcast. Oh, terbalik. Podcast Funnel Evo. Lah, bawa perasan. Itu bahasa Melayu. Tak, bawa perasan ada depresi lagi ya? ada. Okay, so baru-baru ni pun macam Z cerita tadi, kita ada macam-macam cerita-cerita yang melibatkan tekanan. Kan, macam ni lah, kalau kita tengok daripada seorang normal naik motor berbogel dan terus selepas mengelar arwah isteri dan juga anak 2 bulan kan. So mungkin kita tak tahu apa faktornya, sebab kita pun tak ada full report, takut jadi fitnah kan. Kita nak elak benda tu. Tapi kebanyakan orang tertekan selain daripada apa kekilafan yang dilakukan ataupun situasi, ada juga disebabkan faktor semasa. Okey. Jadi Tuan Fadi, untuk usahawan sekarang ni, nak kalau antara yang terkesan adalah usahawan F&B. Barangan naik macam naik setiap minggu pun boleh naik kan. And then dengan pekerja pun susah nak dapat. Jadi ada tak solusi untuk mereka yang menghadapi situasi-situasi macam ni agar mereka tenang? Jap, tapi sebelum tu saya tambah juga, ada berita baru ni keluar daripada saya kredit sikit lah daripada bulan. Okay. Dia keluar inflasi Amerika Syarikat naik 9.1%. Kenaikan itu adalah yang tertinggi sejak November 1981 dan menyusuli kenaikan 8.6% pada Mei lalu. So kita kena bersedia untuk kemungkinan baru. So benda ni pun sedikit adalah rencah untuk menuju ke arah-arah itu lah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak menjawab benda ni, sebab tu dalam Al-Quran pun sudah pun disebut ada masa kita dipanggil apa? Kita senang dan ada masa yang kita susah. Kan? Jadi cerita sekarang ni adalah time susah, time inflasi dan sebagainya. Tetapi bagi saya, pandangan saya, ekonomi ni ada 2, dipanggil external dengan internal ekonomi. Okay. External ekonomi adalah perkara yang berlaku dalam ekonomi kita. Inflasi, harga barang naik dan sebagainya.
internal ekonomi adalah kita punya ekonomi dalam kita. Okay. Now, kebanyakan orang, especially usahawan, dia sentiasa berfikir external ekonomi tanpa dia take care internal ekonomi. Okay. Walhal yang paling penting, saya ambil contoh macam ni lah. Keadaan dipanggil kalau kita ambil contoh ni, saya nak bagi contoh Bilal bin Rabah. Okay. Lebih robah. Okay. Waktu tu eksternal dia orang tak suka dia. Sampai level letak batu kan. Betul. Dihina, didera. Tapi apa yang dia jaga waktu tu? Internal ekonomi dia. Ekonomi dia dengan Allah. Okay. Yang disebut Ahad. Allah tu satu. Allah tu satu. Jadi apabila dia jaga internal ekonomi dia, automatically dia rasa kuat. Dia akan jadi, dia boleh sustain. Letak batu ke apa, dia boleh. Tapi for those yang tak jaga internal, dia hanya fikir external, dia confirm kalah. Okay. So nasihat pertama saya adalah kepada usahawan-usahawan, jaga internal ekonomi dia. Dengan cara bagaimana? Jaga amal. Jaga amal. Jaga amal. Jaga amal ni tak semestinya kita ni, kalau kita nak buat hari ni tu berubah 360 degree adalah tidak logik, quite impossible kan. Apa amal yang kita boleh buat? Benda kecil. Apa yang Allah suka adalah konsisten. Benda kecil dibuat berulang kali, bukan buat sekali banyak-banyak lepas tu tak buat dah. Apa yang kita boleh buat konsisten? Contoh, jaga amal, istighfar. Istighfar ada hakikat. Allah janji 5 perkara kan? Betul. Janji 5 perkara. Nombor 1, hujan lebat. 2, hujan lebat tafsirnya rezeki. 2, harta. 3, anak-anak. Nombor 4, kebun-kebun. Kebun-kebun tu bisnes lah. Kalau kita tafsir yang saya belajar. Nombor 5 adalah sungai-sungai. Maksudnya bantuan-bantuan Allah. Mudah tak kita nak buat istighfar? Mudah. Istighfar, astagfirullah. Nak fikir pasal inflasi dunia, susah tak? Susah. Naik berapa? Pening lah, susah lah. So jangan fikir benda tu. Okay. Kita jangan fikir. Apa yang kita kena fikir adalah jaga amal kita. Supaya kita jaga internal kita. Kalau internal kuat, anything happen, kita tak terkesan. Tak terkesan. Ekonomi naik ke, ekonomi jatuh ke, dapat 1 juta ke, tak dapat 1 juta ke, tak terkesan. Allah kata apa dalam surah Al-Ankabut ayat 64, dunia ni senda gurau dan permainan. Kalau kita jaga internal ekonomi kita, kita akan betul-betul rasa dunia ni senda gurau dan permainan. Inflasi naik, senda gurau dan permainan. Inflasi tu kan senda gurau dan permainan. Kalau kita jaga internal. Kalau kita tak jaga internal, apa berlaku dekat US pun kita rasa macam berlaku kat Malaysia dah. Benda tak ada apa pun lagi. Betul. So itu nombor 1. So tak kisahlah F&B ke, buat servis ke, jual produk ke, jaga internal. Saya dah jumpa beribu usahawan. To be honest, usahawan yang jaga internal dia, dia akan menang bila-bila kat mana-mana keadaan. Dia pasti menang. Orang yang tak jaga internal, dia kalah waktu ada, dia kalah juga waktu tak ada. Dua-dua dia kalah. Itu yang paling risau tu. InsyaAllah. So tu nasihat saya. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah fikirkan juga bahagian-bahagian seperti mana apa dipanggil perlu tak kita restructuring syarikat kita. Okay. Contoh restructuring ni adalah untuk meningkatkan margin. Step meningkatkan margin ni ada berbelas step. Saya pernah share. Kalau sekarang nak share panjang pula cerita kita. Okay, ada berbelas step nak naikkan margin kita. Contoh, kurangkan overhead. Naik tak margin? Naik. 2, tukar produk atau servis yang lain. Okay. Nombor 3, cari supplier berbeza. Sekarang supplier A, tukar supplier B. Dia boleh kurangkan harga, get that margin. Alright. Nombor 4, mungkin tukar customer kita. Dulu customer kita rakyat marahin yang mungkin tak ada duit. Kita tukar kepada orang yang kaya sikit. Right, yang duduk dekat mana kat KL orang kaya banyak tempat. Bukit Damansara. Bukit Damansara contohnya. Daripada kita duduk target yang kita pergi Bukit Damansara contoh kan. Serentak je ada pengalaman dah ni kan. Jadi so nombor 1 jaga internal. Bila internal itu nombor 1, jaga internal. Betul. Kita tenang, kita akan boleh fikir. Orang tenang selalu menang. Dia akan cari
Step nombor 2 adalah cari jalan increase the margin. Okay, sekejap. Increase margin je. Sebab usahawan ni kalau ada margin ada duit, itu je. Kalau tak ada duit dia jam lah. Kalau ada duit dia okey. Tak ada duit dia jam. InsyaAllah itu 2. Menarik. So sekarang ni sebenarnya kan, kalau kita bayangkan balik, kita boleh cakap beribu masalah, kita boleh cerita beribu situasi, tapi at the end of the day the most important thing is your internal lah. Internal sangat penting. Betul Betul lah, bila Tuan Fadi share bila berubah tu macam betul lah. Dia internal dia kuat. Batu pun dia boleh dah lah layan kena jemur kan. Kena jemur. Empat batu. Abu Lahab kan? Abu Lahab kan Abu Jahal lah. Dia punya bos dulu tu Abu Lahab masa. So, siapa guys? Minta maaf kalau saya salah. Tulis kat komen. Dia punya toke. Dia, bila berubah hambanya apa semua. Lepas tu ni Sumayyah Tuan Fadi kan. Sumayyah. Itu sama juga. Itu pun sedih juga tu. Sebenarnya cerita-cerita tu dah ada kita je terlepas pandang kadang. Benar. Saya lah khususnya kan. Kita semua, saya bersama. Kita semua. Sebab tu berbalik tu. Itu yang penting tu. Nabi Ibrahim alaihissalam kena sembelih anaknya Ismail tau. Betul. Kalau internal dia tak kuat, dia takkan sembelih. Betul. Tapi hebatnya Allah bagi ujian pada Nabi Ibrahim dan juga ujian pada Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Nabi Ismail cakap apa? Kalau itu perintah Allah, jalankan wahai ayah. Tak fikir. Sebab apa? Ismail cakap kan? Ya. Anaknya. Sebab dalam tu kuat. Sebab Nabi Ibrahim tunggu 90 tahun. Untuk dapat Ismail. Dapat Ismail. Bayangkan betapa sayangnya dengan Nabi Ismail. Itulah pengorbanan sebenarnya, korban Sembelih dunia. Sembelih dunia. Isterinya. Isterinya pada asal tak tahu. Nabi Ibrahim tak beritahu awal. Dia tak beritahu. Tafsiran mimpi kan berdasarnya kan. Ya, betul. Luar biasa. Okey. Kepada penonton-penonton kita yang dikasihi, kita dah cerita macam-macam dah. Mungkin rasanya ada yang dengar sambil berkerut, ada yang sedang menangis. Anda menangis tak? Ada tak yang sedang menangis kita nak tahu? Tengah dengar kat Spotify kan, tengah dengar baring, terkeluar air mata. Dia tweet ke kan, dia buat Insta story ke. Tolong guys, tolong bagi tahu, munculkan diri anda. Kalau tolong tag Fadi Ghazali, tag Fadi Rasul, tag saya Zaid American, tag show us yourself. Munculkan diri kalian. Kita nak bicara tentang solusi. Antara yang sekarang lah, kalau kita tunjukkan, okey, kita macam Tuan Fadi ada kongsikan macam episod-episod lepas, dunia adalah asbab-asbab. Betul. Lepas tu kita ada hak untuk usaha. Okey. Usaha kita. Usaha kita. Hak kita. So solusinya yang pertama kita boleh buat, kita kena jimat berbelanja. Betul. Kita kena jimat berbelanja. Kedua, jangan fokus kepada masalah. Ini yang selalu Tuan Fadi dengan Tuan Budin selalu cakap kat kita. Jangan fokus pada masalah guys. Okey, kita ada masalah. Okey, apa solusinya? Jangan fokus pada masalah. Plan what's next. Dan yang ketiga, pastikan ada circle. Kena duduk dalam jemaah. Betul. Kan? Kena duduk dalam jemaah. Contoh macam kalau dekat Fanivo kita ada circle mastermind, kita ada presiden. Sekejap lagi nak jumpa Tuan Fadi ni. Sekejap lagi nak jumpa Tuan Fadi kan. Sekejap lagi nak menghadap jumpa Tuan Fadi ni. Itu antara yang penting. Sebab ada je yang kalau macam presiden kan, kita punya presiden tanya, puan apa? Puan join lah. Actually saya suka berada dalam circle ni. Betul. Tu ilmu tu ilmu lah, memang confirm lah. Tapi dia suka berada dalam kelompok tu. Macam tu. So penting. Dan ada juga kita punya presiden di press untuk 2 tahun. Itu pun kita boleh cerita. Itu pun kita boleh cerita tu. Banyak kita dengar cerita-cerita yang hebat-hebat. Contoh macam Tuan Mio. Tuan Mio, yes. Umi Dom. Yes, Umi Dom. Siapa lagi? Apa tu? Mak Naga apa? Mak Naga. Pak Aimi. Pak Aimi. Itu pun di press juga. Itu pun banyak cerita-cerita kalau nak cerita. Usahawan ni dia akan ada depression punya fasa. Dia akan ada fasa tu. Sebab kita dalam fasa, dia panggil apa? Susah payah kan. Bila susah payah ni diuji. Bila diuji tu, kita juga melalui kita hidup ni 60 tahun je, 60-63 tahun. Jadi kita tak pernah lalu fasa itu. Jadi mesti setiap orang tu akan lalu fasa depress, anxiety, ketakutan. Dan itu adalah penyakit yang bukan seperti darah tinggi kencing manis. Darah tinggi kencing manis, darah tinggi letak ni, kau darah tinggi. Kan? Ambil darah, kau kencing manis. Depression, anxiety, dia tak nampak. Dia tak nampak. Jadi benda tu, sebab saya kata cancer, dia tak nampak. Ya betul lah. Biasa boleh buat lagu luka yang tak terlihat. Sedap ni. Macam luka yang tak terlihat. ada royalty tak?
Teringatlah tadi bila kita sebut Tomio kan. Macam Tomio dia ada kongsikan, kalau editor kita mungkin boleh selit perkongsian Tomio. Betul. Apa tu, Tomio ada cerita dekat kita. Even dekat Evolusi baru-baru ni pun dia ada cerita. Rumah dia hampir dilelong. Betul. Rumah dia hampir dilelong. Waktu tu kalau dia fikir dia memang level lah macam memang tak ada duit sangat lah dia kata. Rumah nak kena lelong dan sebagainya. Beli telur tak mampu. Beli telur pun tak mampu. Padahal telur tu kita buat jenaka je sebenarnya kan. Bob telur lah apa semua. Tapi telur tu pun tak mampu nak Tak beli. mampu. Itu yang kata ya Allah, melihat kek Melaya sekarang kan, Tomio sekarang, ya betul kan, sekarang dah boleh beli lori, boleh beli kereta, boleh kembangkan bisnes lah. Tapi dia pun pernah berada dalam situasi rumah hampir dilelong, dan dia cakap since dia bersama dengan Circle, dengan Fanivo, Circle tu dia merasakan kuasa silaturahim. Dia sendiri kata dia betul-betul merasakan kuasa silaturahim. So betapa pentingnya untuk berada dalam kelompok yang betul. Jangan duduk sorang-sorang. So macam Umi Dom kan, Dil, macam Umi Dom pun ada kisah dia. Betul. Dia ialah seorang usahawan yang berniaga event perkahwinan. 2 tahun PKP, kahwin memang susah lah kan. Dan saya ingat, saya adalah salah seorang insan, alhamdulillah Allah izinkan, orang yang kahwin sebelum PKP. Kerajaan beritahu okey PKP balik. After few weeks tu terfikir alhamdulillah lega. Kau tidak kena tangguh ni kan. Kita kat rumah dah tak sabar nak mendirikan masjid. Okay. So bayangkan memang jenaka kat kita ni, tapi orang yang mengendalikan bisnes tu tepuk dahi bang. Betul. Saya pun salah seorang ni lah. Saya pun salah seorang yang berniaga waktu PKP, yang PKP first tu. Bawa nasi ayam waktu tu. Okay. Macam-macam. So macam Puan Umi Dom dengar, dia kata sampai dalam akaun dia ada RM7.50. Tinggal RM7.50 dalam akaun dia. Kadang-kadang kalau kita fikir kan, guys yang sedang mendengar, logik tak? Cuba buka akaun bank anda semua sekarang, tengok Komen berapa ada. Batuk tak? Batuk ke apa ni? Cuba komen kan. Tak payahlah cuba komen. Maksudnya korang bagi akaun dah. Korang tengok akaun bank orang, saya rasa jauh lagi banyak pada RM7.50 ni. Tapi sekarang Puan Umi Dom ni antara wedding planner yang tersohor dekat Malaysia. Betul. Dia jugalah yang buat wedding Mira Filza. Betul. Dan ramai banyak lah wedding yang dia buat, yang wedding hebat-hebat. Indah Wedding Indah Wedding. You guys boleh check it out. Puan Umi Dom kita tak apa, kita bagi promosi percuma, no problem. Indah Wedding. Search boleh Indah Wedding. Ini antara orang-orang ni. Lepas tu yang ni, siapa tu? Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang Asnaf tu Allah. Asnaf, Seafood Erni. Puan Erni. Itu pun macam mana kat Port Afrika kesannya tu, yang dia seorang guru. Dia berhenti guru. Oh, banyaklah. Senang cerita, kita nak kongsi banyak sebenarnya. Banyak. Jomlah. Duduk dengan kita orang. Nak kerja sini pun boleh. Kalau rasa ada mah hantar resume, tak ada masalah. Betul. InsyaAllah kita kongsi rezeki. Apa borak dengan Tuan Fadi? Ingat senang, ini mahal ni. Okay, so kita boleh rehat. Dan selepas rehat nanti kita akan bacakan soalan yang datang daripada Facebook dan TikTok. Dan kemudian seperti biasa kita minta konklusi daripada Tuan Fadi, dan kita minta Tuan Fadi kongsi hadis of the episode. So kita rehat dulu, kembali selepas ini. Di mana Fadil? Final Evil Podcast. Yes. Oh, betul lah. Alhamdulillah. Hai, saya Kuasa. Hai, saya ni biasa-biasa. Rashid, pelanggan kita tanya hari tu dah follow up ke belum? Dah follow up dah tuan. Dia beli baju warna merah 10 helai kan? Bukan. Itu orang lain. Ini pelanggan kita yang beli baju warna biru tu. Hai, susahlah macam ni nak kena update team sales satu-satu. Baguslah Ikmal ni, pandai dia follow up pelanggan. Khairul pun sama. Hari ni je pun dah close 5 sale produk. Mudah kan dapat pantau semua perbualan tim sale dengan pelanggan dalam satu sistem je. Dengan kuasa CRM, anda boleh pantau semua aktiviti tim anda. Anda boleh tahu siapa yang dah berjaya di follow up ataupun yang dah membuat pembelian. Dengan kuasa CRM, barulah bisnes anda ada kuasa. Okay guys, Fanivo Podcast masih lagi di tajuk kita. Yes. Takut itu adalah musuh atau rakan. Bergantung pada anda, kan? Nak jadikan dia sahabat atau nak jadikan dia musuh. Macam mana nak jadikan dia sahabat kalau Boleh. takut? Contoh,
Weh, kau kena solat. Kalau kau tak solat dengan Allah masuk dengan aku. Takut dah. Takut. Jadikan takut kepada Allah tu sahabat Yes. kita. Macam tu. Alright. So kita nak tanya soalan. Ni soalan. Okay. Mungkin penonton-penonton atau pendengar-pendengar ada yang baru juga. Macam mana diorang boleh tanya soalan? Macam mana nak bagi soalan kita terbaca? Guys, follow lah. Follow Instagram Fadi Ghazali. Follow TikTok Fadi Ghazali. Fani Evo. Kita ada apa lagi? Kita ada banyak YouTube, Facebook. Tanya saja dekat TikTok. Apa tu, Tuan Fadi memang aktif dekat TikTok juga. Follow TikTok Tuan Fadi. Tanya je apa-apa nak tanya. InsyaAllah kalau rezeki anda pada hari itu memang kita take up lah. Kita akan take up. Kadang-kadang Tuan Fadi sendiri akan take up soalan-soalan. So soalan daripada TikTok ni, soalan dari penonton daripada Mr. Zenom. Risau nama ni macam ni. Mr. Zenom. Zenom. Zenom, Venom. Takut ni. Okey, Tuan. Kadang-kadang stres dengan hidup. Tak boleh tidur malam. Bila esok masuk kerja pun jadi tak semangat. Macam mana nak bangkit semula? Kadang-kadang dah lost. Okay. Kita dah bincang sebenarnya jawapan Betul. tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia very simple. Orang yang tertekan ni biasanya dia duduk sendiri. Itu je. Benda kecil dia jadi besar. Sebab apa? Dia bermain dengan fikiran dia. Right? Dia akan sepatutnya fokus ke tempat yang solution, tapi dia akan fokus pada masalah. Right? Sebab itu, saranan saya kepada orang yang selalu tertekan ni, jangan duduk sorang-sorang. Itu nombor 1. Nombor 2, cari hobi. Cari hobi. Saya pernah ditanya oleh doktor, waktu saya pergi jumpa dengan dia, dia kata, apa hobi awak? Saya kata, hobi saya berniaga. Berniaga kat mana? Berniaga online. Awak kerja apa sekarang? Saya berniaga. So, hobi awak adalah apa yang awak buat kerja tu? Ya. Awak kena cari hobi lain. Itu nombor 2. Cari hobi. Okay. Sebab waktu kita buat hobi kita tak akan fikir masalah. Betul tak? Betul. Mana ada orang tengah buat hobi, contoh naik basikal, fikir masalah? Betul. Tak ada. Betul. Ada orang Enjoy. Ride kan? Zaid ada motor besar. Masa ride ada fikir pasal masalah? Tak ada. Enjoy. Betul tak? Ada orang mancing. Hobi. Dapat ikan. Kita tak akan fikir masalah ketika kita ada hobi. Kita buat hobi kita. Nombor 3 adalah duduk dalam jemaah. Right? Hobi pun jangan buat seseorang, buat dalam jemaah. Kan? So make sure adalah jemaah. Jemaah terbaik adalah jemaah yang ingatkan kita pada Allah. Duduk dalam jemaah. Jangan duduk seseorang. Nombor 4, pergi masjid. Pergi masjid. Bila kita pergi masjid ni, yang confirm adalah kita pasti akan rasa tenang dekat masjid tu. Dan kalau kita tak ada buat benda pun kita akan doa. Betul tak? Betul. Tak adanya kita, ya of course kalau nak main phone, tapi akan ada moment kita doa. Betul. Niat je. Niat. Memang niat tu penting. Kalau masuk masjid dah lalang nawaitul itikaf fil hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat itikaf terus free. Tak ada apa. Duduk je. Kalau ada masa, carilah jalan duduk masjid 72 jam. Cukupkan 72 jam. Duduk sih Tuan Fadi Tuan Fadi pernah ada macam tu? 72 jam. 72 jam. Ya, duduk dalam masjid. Share sikit Tuan Fadi. Macam mana? Menarik tu. 72 jam. Nak 72 jam pergi masjid. Nak. InsyaAllah. Kita duduk masjid. Kita duduk masjid, kita mandi dekat masjid, kita tidur masjid. Memang tak buat apa-apa lah. Tak buat apa-apa. Phone tutup. Yalah, phone kita tinggal kat rumah. Fokus ibadah lah. Kalau nak buat level tu boleh. Phone tinggal, ada je orang bawa. Best. Saya tahu best. Tinggal phone, tinggal apa? Duduk kat masjid. Time solat kita solat. Tapi kita pergi dengan jemaah lah. Duduk dalam jemaah. Jadi kita ada aktiviti baca hadis. Tapi duduk di masjid 72 jam. Makan pun kat masjid semua. Makan masjid. Kita carilah masjid yang ada tempat masak. Yelah. Masak. 72 jam. Itu je, duduk kat masjid. Tak payah buat apa-apa. Best. 72 jam. Rasa boleh set lah. Kita try set lah sekali. InsyaAllah. Cari 10 orang ke duduk masjid. Lain. Dia akan lain. Pergi si petaling kan. Pergilah mana ada je tempat Pergi lain juga. tempat lain boleh, tak masalah. Tak semestinya bertaling. Takut kadang-kadang setengah masjid dia tak buka. Apa ada tempat tu dekat Puncak Alam ada. Terus discuss. Kita discuss dekat podcast. Tak sambil-sambil tak. Sebenarnya kita dah discuss dengan penonton. Bayangkan ada tempat komen je. Bayangkan
episod kali ni contoh, sebenarnya setiap episod kita cuba untuk memberi manfaat. Episod kali ni sebabkan memang betul-betul kita related dengan ramai orang tau. Ya. Tiba kalau mereka pun, kita tak tahu dia saham Betul, kita tu. betul. Ingat tak macam episod sebelum ni yang pahala MLM tu? Pahala MLM. Yang kita tak tahu, macam mana aku boleh masuk syurga Bukan sebab amal kau, tapi sebab pahala MLM orang lain buat, asbabnya sebab kau tu. Betul. Kayak gitu. Oh Lord, mantap ni. Saya ada plan nak buat duduk masjid tu 72 jam tu. Sebab biasa kalau kita kata okay, jom kita pergi travel kan. Kita buat trip 3 hari. 72 jam tu adalah 3 hari. Betul. 3 hari. 2 jam 2 hari 4 jam 48. 72 jam adalah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau kita fikir balik. Tapi dia kena cukup 72 jam. Jangan tanya saya kenapa. Oh. Saya hampir tanya tapi saya tak tanya. Tak payah tanya. Jangan tanya. Dia mesti 72 jam. Dia bukan 3 hari. Oh, dia kena 72 Saya jam. tak sebut 3 hari kan. Saya tak, sebut 72 jam. Maksudnya apa? Kalau kita pergi masjid tu Zohor lepas 72 jam tu baru balik. kita boleh keluar. Oh. Tarik ni. Punch in, punch out dia. Punch out. Sebab biasa kalau kita discuss kan, contoh kita ada trip presiden ke mastermind, kita akan bincang okay, Melaka ke kat mana kan. Saya duk plan kat tapi takut ada orang tak boleh nak terima. Tapi mungkin kita boleh start. Anyway. Dia betul, perasaan dia lain. Macam kalau presiden apa semua kan, macam presiden kita tahu okay, salah satu benda yang best bila join presiden ni dapat kita ada trip, Business trip dengan Tuan business Fadi. trip dengan Tuan Fadi Bayangkan sambil bercuti sambil bertanya pasal usahawan. Itu pun bersilaturahim juga. Tapi best, idea masjid ni best. Kalau betul-betul pergi waktu tu, saya nak wajibkan semua tim saya join sekali 72 jam. So 72 Fun Evo takkan ada media selama 3 hari 2 malam. Kita buat dekat Kelantan. Saya ada plan tu. Kita buat dekat Kelantan 72 jam. Boleh je nak buat kat mana. Sama ada saya ialah buat kat Kelantan dekat rumah saya, itu jelah. Okey je. Tapi Jadi dia kau wajib sebab join kita dia. kena ada seorang Boleh. kita kena lantik seorang ketua lah. Amir dia panggil. Amir. Ketua kan. Ketua ni kena lead lah. Kalau dekat dengan rumah saya tu, kita boleh mungkin contoh Ustaz Faturi ke. Aminnya lah. Ustaz jadi Faturi sekali dia jadi dia boleh jadi kat situ. So tu. kita ada guidance lah nak buat apa 3 hari tu. Tak adalah mengarut Tak kan. ada. Tak ada melopor kan. Tak benda sama. Qobliyah, solat wajib ba'diyah. Qobliyah, solat wajib ba'diyah. Benda sama kan. Kalau ada Amir yang berilmu, mungkin lagi macam-macam. Ada aktiviti tazkirah apa semua, aktiviti kan. Betul. Okey, baik. Menarik. Macam discuss lah kita. Kita discuss juga. Soalan ni. seterusnya, Fadil. Okey, seterusnya daripada TikTok juga. Oh, hari ni memang TikTok pulun lah. TikTok memang tengah memang kita aktif kat TikTok. Tuan Fadi pun aktif kat TikTok. Okay. Jadi you guys ada apa-apa soalan tanya saya kat TikTok. Okay, so daripada Mia Saira. Saya tak tahu ini Mia Saira Saira, ke betul. Sarah ke. Saira. Oh, bukan pelakon Mia Saira. Mia Saira. Okay, kadang orang ingat kita main-main bila kata depression. Ni betul. Betul. Okay. Padahal stres kita lain-lain. Tak tahu nak luah dengan siapa. Salah luah kena kecam. Suka tengok video Tuan Fahdi di TikTok. Bagi saya semangat. Soalan mana? Saya macam Salah mana? soalan dia. Ni Mana soalannya? Itulah. Tak apa. Saya Urai, saya faham. Okay, begini. Apabila kita bercakap tentang sesuatu perkara, terutama berkaitan dengan depression, anxiety ni, saya ada satu story. Ada satu hamba Allah ni, saya pernah kenal lah. Dan kebanyakan orang dekat Funivo pun kenal. Masa tu, bila dia masuk dekat Funivo masa tu, saya tengok muka dia, saya tahu dah dia ni depression and anxiety. Tapi orang tak faham. Semua orang tak faham masa tu. Menyebabkan dia lagi stres. Dan dia dah level masuk sakit lain, which is skizo. Dia dah skizo punya level, dah dengar suara kan. Jadi masa tu saya jumpa dengan sahabat kita ni, beliau ni private, saya bertanya. Dan masa itulah dia kata, saya adalah orang yang pertama yang dia bagi tahu selepas 4 ke 5 tahun benda tu berlaku. Which is dia tak keluar rumah 4 ke 5 tahun. Dia duduk dalam bilik, tak jumpa dengan orang. Jadi kenapa saya tanya? Sebab saya pernah lalu, jadi saya faham. So apabila kita ada masalah, yang Cik Puan kita kata tadi, orang semua perlekehkan saya, mungkin buat lawak dengan saya kan. Tapi if you feel something is not right, go and find orang yang faham masalah ni. Dalam bahasa lain, paling senang seperti Tuan Zack tadi, jumpa dengan doktor. Doktor faham.
Dan dekat situ ada support system. Apa mungkin makan ubat ke apa ke kan. Jangan biarkan benda tu berlaku sampai level kita tak boleh nak cure. Contoh dah jadi skizo, dah dengar level dengar. Ada orang skizo dia boleh nampak. Paranoid tu benda tu. Sampai Jadi- nampak tuan. Boleh nampak. Jadi make sure pergi jumpa orang yang ahli. Ahlinya lah. Ahlinya. Yes. Yup. Nak belajar pasal bisnes, jumpa Ahlinya. ahlinya. Ah. Kalau ada masalah yang perlu jumpa yang pakar doktor, jumpa doktor, Ya. ahlinya. Ahli. Betul. Baik, InsyaAllah. jadi harapnya menjawab soalan kalian Mr. Zainam dan juga Mia Saira. Kepada anda yang ingin mengajukan soalan pun tanya saja. Kalau rasa nak pula dan jom kita main magic number. Tanya satu soalan dekat satu video memang tak jadi. Betul. Letak terus 10 soalan dekat video yang berbeza. Mesti adanya. Mesti akan sangkut insya-Allah. Kalau dalam 100 takkan tak Kalau satu. sangkut. Saya suka Tuan Fadi. Tuan Fadi selalu cakap. Tuan Fadi kira Tuan Syafiq. Rapid. Rapid lah. Kata kalau apa? Rapid apa? Agent Pro tu. Agent Pro. Dia jadi kat dia kat TikTok sekarang. Menjadi. Kita boleh ajak dia nanti episod InsyaAllah kan? kita jemput Tuan Kita boleh Rapid. jemput dia jadi Tuan Rapid. tetamu kita. Tuan Rapid selalu cakap kalau untuk orang tanya macam mana Tuan Rapid nak recruit agent kan. Tuan Rapid punya jawapan mudah je. Ayah Pin ada banyak pengikut. Kita nak buat kebaikan, buat bisnes takkan tak boleh cari pengikut. Betul lah tu. Betul lah. Pencuri pun boleh cari geng untuk Kalau Tuan mencuri. Fadi pencuri kan. Betul lah. Tak, orang macam ni penting tau. Kalau kita jumpa ahlinya, Ahlinya. jawapan dia macam kita tak terfikir ni yang kita nak sebenarnya tau. So kita boleh repeat kat belakang. Alright, terima kasih banyak Fadil juga di atas perkongsian tu. Baik Tuan Fadi. Jadi guys, kita pun dah ada di penghujung episod kali ini. Semoga kalian semua mendapat manfaat. Itulah yang paling kita nak. You know, mungkin the progress is important. Jangan risau apa saja yang anda sedang lalui, insya-Allah is the best for you guys punya kehidupan. Allah tidak memberi ujian kepada hamba-Nya tanpa kemampuan hamba-Nya tu, insya-Allah. Jadi apa-apa yang you guys tengah hadap sekarang, kalau you guys tengah susah, Anda tak kesorangan. anda tak kesorangan. Ada And it's a Fanivo. process. Ada It's a Fanivo. process. InsyaAllah Allah ada untuk bantu. Ingat apa yang kita pesan, apa yang Tuan Fadi pesan kita, yang penting bukan eksternal kita tu. Internal ekonomi kita tu penting. So insya-Allah kalau jaga betul-betul internal ekonomi kita, insya-Allah, don't worry. Okay, so kita tamatkan episod kali ini seperti biasa dengan perkongsian hadis of the episode. Silakan Tuan Fadi. Okay, Salam pula kali bismillahirrahmanirrahim. ni Tuan Fadi. Kita Menarik ni. ni dalam buku Fadilat Sedekah lagi. Hadis ke-26. Hadis ke-26 bab yang pertama, iaitu bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Kita nak bagi sedekah ni bentuk dia macam mana? Apa Bukan kita duit nak je. bagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu ialah sedekah. Seseorang yang menunjukkan ke arah kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Allah mengasihi orang yang menolong orang yang ditimpa musibah. Saya ulang Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu ialah sedekah. Seseorang yang menunjukkan ke arah kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Allah SWT mengasihi orang yang menolong orang yang ditimpa musibah. Masya Allah. So kita boleh faham apa? Satu, semua kebaikan adalah sedekah. Nombor dua, kalau kita ajak orang buat baik, orang tu buat baik, kita Sama dapat pahala. seperti dia buat. Pahala tu sebiji dia. Sebiji macam kita ajak, jom kita solat. Dan orang tu solat, kita dapat juga. Masya Allah. Jom sedekah, kita dapat juga. Macam kita sedekah. Jom istighfar 1000 kali. Dia istighfar 1000, kita dapat 1000. Masya Allah. Kalau contoh evolusi, ada 1000 orang datang, 1000 orang istighfar. 1000 dah 1000 apa? Sejuta kan? Betul. Sejuta kita dapat. Masya Allah. Itu memang kaya raya lah jawapan dia. Betul. Itulah pahala MLM. Itulah pahala MLM. InsyaAllah. Alright guys, terima kasih banyak guys. Don't forget to share, subscribe dan juga like video ni. Bagi tahu kawan-kawan guys, Fanivo Podcast ni something yang korang tak boleh miss every week. Alright. Betul. Dan juga Hari apa selalunya ni? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Make sure hari Rabu. Rabu 8.30 malam. Okay, dekat YouTube channel Fadil Ghazali. Yang belum subscribe, tolong subscribe. And kita nak bagi tahu juga sekarang ni
Okay, jangan lupa kalau you guys ada produk kat luar sana atau mungkin ada bisnes yang nak dipromosikan dalam Fun Info Podcast pun dipersilakan contact nombor di bawah ni. Okay, nampak keluar nombor ni ada. Okay, contact je nombor ni. Nanti tim kita di Fun Info akan hubungi you guys apa semua dan akan entertain you guys. Apa-apa saja yang ditanyakan, don't worry. Zap. Okay, mana tahu nanti kalau let's say apa you guys buat apa, bisnes apa kacang kat sini apa semua. Don't worry, tim kita akan entertain you guys. Segala apa package ke apa semua tuan pandai lah nanti dorang settlekan. Alright. Jadi terima kasih banyak Tuan Fadi. Terima kasih Fadil. Terima kasih penonton-penonton semua. Jangan lupa untuk share apa-apa saja kita buat. Pastikan kita memberi manfaat, kerana kalau kita memberi manfaat kepada orang, kita akan menambah value diri kita sendiri, insya-Allah. Betul. Alright. So terima kasih. Any last words Tuan Fadi? Adalah insya-Allah. Hopefully you guys yang ada masalah depression, anxiety ni, semoga Allah mudahkan. Amin. Alright guys, jumpa kita lagi di episod yang akan datang. Masih lagi di Fadil Info Podcast. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fano Evo.